Assalamualaikum dan apa khabar semua, Coach Aizat di sini. Okay, tak perlu intro sebab hari ni ada benda yang agak serius Aizat nak cakap. So baru-baru ni Aizat ada tengok poster daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia tentang kulit ayam. Mungkin anda pun ada tengok. So kalau anda tak tahu tentang bahagian pemakanan KKM ni, sering keluarkan poster bergantung kepada trend semasa. So Aizat tengok di ruangan komen dan dapat tahu yang KFC ada mengeluarkan menu baru yang jual kulit ayam. Kulit ayam. Reaksi Aizat agak kecewa. Dua sebab. Pertama, seriously KFC dah tak ada idea lain ke nak keluarkan menu baru? Kulit ayam? Like, daripada anda buat menu pelik-pelik ni, baik anda fokus resepi ayam yang boleh kalahkan ayam McD dan nasi lemak McD. Itu pendapat Aizat. Okay, Aizat rasa bukan seorang saja yang berpendapatan McD punya ayam lebih sedap. Reaksi yang kedua adalah tentang impaknya terhadap kesihatan. Sebagai seorang coach pemakanan dan juga senaman, Aizat selalu pesan pengawalan berat badan bergantung kepada keseimbangan kalori. Nak makan apa tu terpulang, tetapi pastikan berkhasiat, seimbang dan bertepatan dengan keperluan kalori anda. Jadi kalau 80% anda makan yang sihat, berkhasiat, itu dah cukup bagus, dan 20% anda nak makan benda yang agak junk food seperti donat ke, ayam goreng, pizza dan sebagainya, tak ada masalah. Yang penting overall pemakanan harian. Aizat juga selalu pesan kita perlu enjoy dan happy dengan gaya pemakanan kita sebab itu adalah rahsia untuk kita berkekalan dengan diet tersebut. So konsep pengawalan berat badan ni adalah keseimbangan kalori, kalori in yang kita makan dan juga kalori out, kalori yang kita gunakan dalam sehari. Jadi kedua-dua faktor ini, kalori masuk dan keluar, di bawah kawalan kita sendiri. Melainkan ada orang letak pistol di kepala anda, suruh habiskan sebaldi ayam goreng. Tetapi dalam situasi yang realistik, banyak lagi faktor yang boleh mempengaruhi pengambilan kalori dan gaya hidup anda. Antara penyumbang yang terbesar adalah persekitaran. Tak kisah kuat mana motivasi anda, kuat mana iman anda, kalau persekitaran tidak kondusif, lebih mudah untuk anda gagal. Ambil contoh Ali, seorang bekas perokok yang dalam proses untuk berhenti. Situasi yang pertama, Ali sering keluar dengan rakan-rakannya, melepak di kedai mamak, dan rakan-rakannya yang lain merokok. Duduk semeja pun merokok. Dalam situasi yang kedua, Ali sering keluar dengan rakannya yang selalu ajak dia pergi bersukan, pergi hiking dan sering memberikan kata-kata motivasi untuk Ali stop merokok. Jadi, pada pendapat anda, bandingkan dua situasi ini, mana lebih mudah untuk Ali berjaya dan mana lebih mudah untuk Ali gagal? Oleh sebab itu, buanglah rakan-rakan anda yang toksik dan tidak menyokong usaha anda. Dalam situasi ini, Ali ada pilihan untuk menolak situasi yang tidak begitu kondusif, tapi bila bercakap tentang pemakanan ni, dia lebih complicated. Tidak dinafikan, memang situasi di Malaysia ni obesogenik. Tapi Aizat tak marah kepada makcik-makcik tepi jalan yang jual kuih muih tu. Makcik-makcik tu tak paksa anda untuk beli kari pak ataupun kuih-kuih lain di situ, dan sememangnya tidak paksa untuk anda makan 6 biji sekaligus. Tapi tak sama untuk fast food chain ni. Mereka adalah koperasi yang besar dan kalau mereka keluarkan menu yang baru, itu akan melibatkan lebih daripada 600 cawangan untuk KFC di seluruh Malaysia. Dan bukan itu saja, mereka juga akan mengeluarkan iklan dan promosi supaya anda cuba menu baru mereka. Kalau sebelum ni, kalau anda nak beli kulit ayam goreng pun mungkin di gerai tepi jalan ataupun di pasar malam. Tetapi sekarang dah jadi lebih mudah. Actually, tak perlu keluar rumah pun. Walaupun KFC dia tidak memaksa menu baru ni ke dalam tekak anda, tetapi tidakkah suasana dan kemudahan ini menggalakkan masyarakat menjadi lebih obes? Okey, bercakap tentang makanan, Aizat sendiri tidak melihat sesuatu makanan itu sebagai baik ataupun buruk. The poison is in the dose. Adakah makan kulit ayam itu menyebabkan kegemukan? Tidak. Makan kalori yang berlebihan akan menyebabkan kegemukan. Tetapi dalam kulit ayam tu tinggi kalori. Adakah makan kulit ayam akan menyebabkan penyakit jantung? Tidak. Pengambilan lemak yang berlebihan dan juga faktor lain yang boleh menyumbang kepada penyakit jantung. Jadi harapnya anda lebih jelas apa yang Aizat nak cuba sampaikan. Kita tidak boleh salahkan fast food, kita tak boleh salahkan junk food. Kalau kita nak rumuskan dalam satu perkataan sahaja apa penyebab kepada pelbagai masalah obesiti, penyakit kronik dan sebagainya, iaitu berlebihan ataupun overconsumption.
Kalori itu sendiri adalah tenaga yang badan kita perlukan untuk berfungsi. Tapi kalau kalori yang berlebihan, itu yang disimpan sebagai lemak. Garam pun adalah salah satu micronutrient mineral dan juga berfungsi sebagai elektrolit. Sebab tu, kalau orang yang banyak bersukan, mereka akan minum air yang mengandungi garam. Kolesterol. Badan kita pun menghasilkan kolesterol yang sendiri dan lemak itu juga adalah salah satu makronutrien yang sangat penting dalam proses penghasilan hormon. Jadi, anda boleh nampak masalah sebenarnya adalah pengambilan yang berlebihan. Aizat sendiri pun bukanlah hipokrit. Aizat pun makan sahaja fast food dan sebagainya. Tapi, Aizat tahu nilai kalori yang diambil, nutrien apa yang ada dan tak ada, dan makan fast food dan junk food itu hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan gaya hidup Aizat. Tapi, untuk kebanyakan masyarakat umum, mereka masih lagi tidak tahu tentang ilmu pemakanan dan juga kesihatan. Dan golongan yang paling terkesan adalah kanak-kanak. Sebab mereka ni ibarat span, mereka serap apa sahaja yang ada di persekitaran mereka. Sebab itu juga ada negara yang mengharamkan pengiklanan junk food ataupun fast food sewaktu rancangan kanak-kanak disiarkan di televisyen. Tetapi masalahnya sekarang bukanlah zaman TV. Satu lagi tentang penyakit kronik dan metabolik ni, kalau anda tak kenal, 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Kalau anda tak jaga pemakanan dalam sehari, dalam seminggu ataupun sebulan, bukannya esok tu anda sudah kena penyakit. Penyakit kronik ni mengambil masa, mungkin bertahun, tetapi bila anda sudah kena, sangat susah untuk sembuh ataupun anda perlu hidup dengan kesukaran sehingga anda mati. Dengan situasi sekarang ni, ramai orang yang risau tentang COVID dan memang patut pun, tidak dapat dinafikan. Tetapi, adakah perhatian dan kerisauan yang sama diberikan terhadap penyakit metabolik ni? Kesan persekitaran terhadap masyarakat ni Aizat sendiri lihat apabila melancong di Jepun. Antara negara yang tersihat, dan Aizat sendiri pun sangat jarang nampak orang yang overweight dan obes. Orang yang obes rasanya tak nampak langsung. Okay, Aizat travel dalam seminggu dan sebagai seorang pelancong, of course akan berjalan sana sini dan memang sangat jarang jumpa orang yang overweight dan obes, tak ada langsung. Bukannya tak ada, tapi kalau nak dibandingkan dengan rakyat Malaysia ni, memang langit dan bumi. Kalau nak dirumuskan 3 faktor persekitaran kenapa rakyat Jepun ni lebih sihat, pertama sekali mereka banyak berjalan disebabkan oleh kecanggihan infrastruktur pengangkutan mereka, antara yang terbaik di dunia. Kalau di Malaysia, lewat 25 minit tu memang expected, tapi kalau di Jepun pernah kecoh sebab train berlepas 25 saat awal. Company tu siap minta maaf lagi. Nombor 2, sangat mudah untuk mendapat makanan yang berkhasiat. Pergi di 7E pun anda boleh dapatkan nasi, boleh dapatkan ikan salmon, boleh dapatkan sayur-sayuran dan semuanya adalah ready to eat. Masukkan dalam microwave sahaja. Ketiga, portion size. Di Jepun pun ada sahaja McDonald dan makanan tempatan mereka pun ada sahaja yang bergoreng. Tetapi portion size ataupun saiz hidangan mereka adalah jauh lebih kecil. Jadi, tenaga yang mereka ambil adalah berpatutan dengan saiz badan mereka dan gaya hidup mereka dan sangat sukar untuk mengambil kalori yang berlebihan. Kalau kita nak bandingkan dengan Malaysia ni, saiz badan kita lebih kurang sahaja dengan orang Jepun, tetapi kita punya portion size macam untuk orang barat. Dengan buat video ni, Aizat bukanlah nak suruh KFC buat menu yang lebih sihat ke ataupun berjaya mengubah big corporation yang lain ke. Tidak. Apa yang Aizat harapkan adalah perubahan yang datang kepada anda yang sedang tonton video ni. Kalau boleh, belajarlah tentang kesihatan dengan lebih lanjut, terutamanya tentang pemakanan. Itu adalah benda yang kita buat setiap hari. Daripada 100 yang tengok video ni, kalau Aizat berjaya mengubah 10 orang pun, itu Aizat sangat menghargai. Okay, video ini bukanlah untuk serang KFC dan sebagainya, tetapi untuk memberikan kesedaran tentang persekitaran di Malaysia ni dan apa yang boleh berlaku andai kata kita tidak mengambil tindakan secepat mungkin. Ingat, perubahan bermula dari anda. Okay, kalau anda mendapati video ini menarik dan informatif, Aizat sangat menghargai. Kalau anda boleh tekan like, share video ini kepada rakan-rakan anda dan keluarga anda dan subscribe supaya anda tidak terlepas video informatif yang Aizat akan upload. Okay, itu sahaja daripada saya. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.